Haleluya. Mari kita berdoa dan mempersiapkan diri sebelum saya memberikan perkongsian. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi ini kesempatan yang diberikan untuk kami bersama-sama merayakan ibadah bersama secara fizikal dan secara online. Dan Tuhan, kami serahkan hidup kami, serahkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Biarlah semua itu akan menjadi benih yang akan tumbuh dengan subur di hati yang subur. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Lambai tangan. Yes. Yes. Sekarang kita sudah masuk ke dalam tahun yang baru. Tahun lepas, just to tambah sedikit daripada Pastor Eddie, tahun lepas AGW kita sempat collection 6.4 million. Wow, puji Tuhan. 6.4 million dan tahun ini kita tambah sedikit 6.5 million. So jadi puji Tuhan kerana setiap tahun Tuhan memberikan kita opportunity ataupun peluang untuk kita mengambil bahagian dalam AGW ini. Dan kita selalu bersyukur kerana Tuhan telah menggunakan DUMC, DUMC Bahasa, DUMC Inggeris, DUMC Chinese dan sebagainya untuk membuat collection ini. Setiap tahun kita buat. Sudah berulang-ulang tahun kita melakukan ini dan semua yang kita collect bukan untuk kita, tetapi semua yang kita collect ialah untuk badan-badan misi yang di luar sana. 100% we will give it out. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, minggu lepas kita telah sama-sama mempelajari. Thank you. Kita telah sama-sama mempelajari tentang bahagian firman Tuhan yang diberikan oleh Pastor Eddie, kan? Ya, masih ingatkah minggu lepas yang bertajuk berakar ke bawah dan berbuah ke atas. Itu dalam siri yang baru untuk tahun ini, siri bertumbuh lebih di dalam Kristus. Hari ini saya akan tambahkan sedikit, saya akan masukkan, teruskan dengan bahagian firman Tuhan ini dengan memberikan tajuk bagaimana kita hidup produktif. Now, tidak kira sama ada kita seorang pelajar, tidak kira sama ada kita adalah seorang pelayan Tuhan, tidak kira sama ada kita seorang pekerja di marketplace ataupun suri rumah tangga, pembantu rumah dan sebagainya. Tentu kita mau melakukan tugas kita dengan efisien, dengan berkesan dan dengan efektif, kan? Ya, kita tentu sekali mau memberikan sesuatu yang impact yang positif kepada masyarakat. Kita mau menjadi seorang yang penting, kita mau menjadi seorang yang berguna dan membawa perubahan yang berkekalan kepada komuniti kita. Ada di antara kita yang mau mengatakan bahawa saya tidak mau membazirkan hidup saya. Hidup saya yang sementara ini saya mau melaburkan, melakukan yang lebih besar daripada diri saya sendiri, kan? Ataupun kita mahu menjalani hidup kita memberikan impact kepada orang-orang di sekeliling kita untuk yang berkekalan, bukan yang sementara. So jadi Tuhan memandang penting tentang betapa kita menjadi seorang yang produktif. Semua katakan produktif. Beritahu teman kiri, teman kanan. Produktif, ya. Produktif secara emosional, produktif secara fizikal, produktif secara mental ataupun spiritual. Nah, pada awal permulaan apabila saya memulakan pelayanan orang asli dan kita semua tahu dan memulakan bisnes, saya pada ketika itu selalu bertanya kepada Tuhan dan selalu bertanya-tanya dan ragu-ragu dengan kemampuan saya untuk melakukannya kedua-duanya. Saya ragu-ragu sama ada saya boleh mempunyai pengalaman untuk melayani orang asli, tapi pada masa yang sama saya juga ragu-ragu sama ada saya boleh memulakan satu bisnes yang baru untuk masa yang sama. Itu normal apabila kita melakukan sesuatu. Tetapi hari ini apabila saya berfikir balik, apa yang perlu kita lakukan ialah kita memegang kepada janji-janji Tuhan. Pada ketika itu apa yang saya tahu, apa yang saya ada hanya memegang kepada janji-janji Tuhan. Saya bergantung dan saya berpaut kepada Tuhan. Dan hari ini
saya dengan confident, saya boleh mahu mengatakan bahawa apabila Tuhan memberikan kita panggilan, Tuhan akan memberikan kita kemampuan. Amin. Apabila Tuhan memberikan panggilan, Tuhan akan memberikan kita kapasiti yang lebih tinggi. Tahun ini saudara-saudari, saya percaya bahawa Tuhan akan memberikan kita satu panggilan yang lebih besar daripada tahun yang lepas. Amin. Tahun ini Tuhan akan memberikan kita satu tugas yang lebih besar daripada tahun yang lepas. Dan tahun ini Tuhan mau mengatakan bahawa tahun ini akan menjadi tahun yang produktif untuk kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama hidup productivity ya. Okey. Nah, perkataan productivity adalah perkataan moden yang kita gunakan selalu kan. Ia adalah berkenaan dengan apa yang kita lakukan secara terbaik, dengan secara maksima, dengan apa yang telah diberikan kepada kita. Betul kan? Ya. Nah, productivity, kalau kita fikirkan secara alkitabiah, adalah berkenaan dengan stewardship ataupun pengurusan. Nah, ini penting saudara. Apabila kita berfikir tentang productivity, kita berfikir tentang stewardship ataupun pengurusan yang diberikan kepada kita. Tuhan bertanggungjawab memberi kepada kita. Tanggungjawab kita sebagai manusia ialah menguruskan apa yang diberi. So productivity itu bukanlah sesuatu yang kita selalu bertambah dan bertambah dan bertambah. Tetapi Tuhan mengatakan bahawa productivity itu adalah apa yang kita uruskan. Sedikit yang Tuhan berikan, sedikit itulah yang kita uruskan. Dan daripada itu, daripada kesetiaan kita, Tuhan akan memberikan yang lebih. So jadi tugas Tuhan adalah bertanggungjawab memberi kepada kita. Dan kita manusia bertanggungjawab untuk menguruskannya. Menguruskannya untuk diri kita sendiri. Menguruskannya untuk siapa? Untuk keluarga kita. Menguruskannya untuk masyarakat. Menguruskannya untuk syarikat kita. Menguruskan untuk gereja kita. Menguruskan untuk negara dan dunia. Nah, persoalannya mengapa productivity itu sangat penting. No, di dalam Alkitab, productivity digunakan perkataan berbuah lebat. Fruitfulness. Buah full itu lebat. Berbuah lebat ataupun keberhasilan yang lebat. Bukan sahaja berhasil, tetapi berhasil dengan lebat. Dan di dalam Alkitab Perjanjian Baru ada lebih kurang lebih daripada 60 kali Alkitab menyatakan tentang buah. Dan hari ini sama-sama kita akan mempelajari bagaimana kita boleh menjadi seorang yang berbuah lebat. Bagaimana kita boleh menjadi seorang yang produktif di dalam hidup kita. Beritahu teman kiri, teman kanan. Mari kita menjadi seorang yang produktif. Amen. Yes. This year menjadi tahun yang produktif untuk kita semua. Nah, sebelum Yesus mati di atas salib, sebelum Yesus mati di atas salib, Yesus memberitahu tentang pesanan ini yang diberikan kepada murid-muridnya di upper room. Ia memberikan pesanan di dalam Yohanes 15:8. Dan pesanan Yohanes 15:8 ini adalah satu pesanan yang mungkin telah kita semua tahu, tapi mungkin juga adalah sesuatu yang sangat penting dan mungkin juga mengejutkan kita semua. Nah, apabila kita melihat Yohanes 15:8, ini adalah teks untuk kita untuk hari ini. Mari sama-sama kita membaca dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Yohanes 15:8, kemuliaan Bapa ternyata apabila kamu berbuah lebat. Itulah tanda kamu benar-benar muridku. Nah, yang pertama di sini apabila kita melihat dalam bahagian firman Tuhan ini, Tuhan mahu kita berbuah lebat. Bukan sahaja berbuah, tetapi Tuhan mahu kita berbuah lebat. Fruitful. Tuhan mahu kita berbuah lebat. Tuhan tidak puas hati dengan buah yang sedikit. Tetapi Tuhan mahu kita berbuah lebat. Tuhan mahu kita menjadi sangat produktif. Tuhan mahu kita menjadi hyper produktif. Tuhan mahu menjadi kita super produktif dan sebagainya. Tetapi yang kedua, apabila kita melihat, kita dapat melihat bahawa
berbuah lebat itu memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Kemuliaan Bapa ternyata apabila kita berbuah lebat. Wow, semua beritahu teman kiri, teman kanan. Wow. Nah, tujuan hidup kita ialah untuk memberi kemuliaan kepada Tuhan. Amin. Ya, tujuan hidup kita ialah untuk memberi kemuliaan kepada Tuhan. Dan jikalau memberi kemuliaan kepada Tuhan itu adalah dengan hidup yang berbuah lebat, kita harus belajar bagaimana untuk berbuah lebat. Amin. Itu yang kedua. Tapi yang ketiga, kita juga dapat lihat, dia mahu saya percepatkan habis khotbah saya. Terlalu panjang kan? Mungkin bateri sudah habis lah. Can someone change? Okay. Dan yang ketiga ialah berbuah lebat itu menunjukkan bahawa kita adalah murid Yesus. Bukan sahaja murid Yesus, tetapi murid Yesus yang benar-benar. Bukan murid yang palsu-palsu, bukan murid yang tiruan. Tetapi apabila kita berbuah lebat, kita boleh mengaku bahawa kita adalah murid Yesus. Keras, tetapi inilah yang dinyatakan oleh Yesus Kristus. Satu lagi poin penting tentang berbuah lebat ialah buah yang kekal. Sebab itu di dalam Yohanes 15:16 mengatakan di sini, bukan kamu yang memilihku, tetapi aku yang memilihmu untuk menyuruhmu berbuah lebat dan buahmu itu haruslah kekal. Now, the fruit that will last. Nah, perbezaan di antara buah yang masak secara artificial dengan buah yang masak secara natural itu, yang natural itu adalah lebih sedap kan? Kan secara artificial itu tidak sedap. Sebab itu saya selalu berpihak kepada yang konsistensi, kepada yang konsisten daripada yang instant result ataupun keputusan yang serta-merta yang mendadak. Tetapi kita harus berpihak kepada yang konsisten, berpihak kepada mereka yang setiap hari bekerja keras, setiap hari demi hari bertumbuh secara konsisten dan akan menjadi lebih seperti Kristus. Nah, jadi Alkitab mengatakan bahawa kalau kita mau menjadi seorang yang produktif, kalau kita mau menjadi seorang yang fruitful, kalau kita mau menjadi seorang yang berbuah lebat, kita haruslah bukan sahaja berbuah lebat, tetapi kita juga harus berbuah dengan buah yang kekal. Amin. Ya. Nah, di dalam Matius 21, minggu lepas Pastor Eddie pernah berkongsi dengan kita tentang cerita ini. Cerita ini adalah bila Yesus dalam perjalanan ke kota Yerusalem kan. Dan apabila ketika itu dia lapar, dia pergi melihat satu pokok ara, sampai mendekati dia pokok ara, dia mendapati bahawa pokok tersebut berdaun tetapi tidak berbuah. Nah, tujuan pokok ialah untuk berbuah kan? Tujuan kita, hidup kita ialah untuk berbuah. Tetapi bukan sahaja untuk mempamerkan daun-daun, tetapi tujuan pokok ialah untuk berbuah. Apa yang Yesus lakukan adalah sesuatu yang keras. Yesus mengutuk pokok tersebut dan dalam perjalanannya pulang daripada Yerusalem ke kampung, pokok tersebut menjadi layu dan mati. Dan Alkitab juga mengatakan di dalam Matius 3:10, kapak sudah terletak pada akar umbi pokok. Setiap pokok yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dihumbankan ke dalam api. Keras. God expects us to be fruitful. Jadi dalam hari ini sama-sama kita akan belajar bagaimana kita boleh hidup dengan fruitful sekali ataupun hidup dengan berbuah lebat. Nah, apa yang mahu saya katakan sebelum kita masuk ke dalam bagaimana kita boleh menjadi seorang yang berbuah lebat? Yang pertama ialah aktiviti dan kesibukan bukan produktiviti. One more time. Aktiviti ataupun kesibukan bukanlah produktiviti. Tetapi produktiviti itu adalah berkenaan dengan kita melakukan pelayanan yang baik, melakukan pelayanan yang berkesan, melakukan pelayanan yang berbuah dan melakukan pelayanan yang berhasil.
So sama-sama kita akan fikirkan bahagian firman Tuhan ini, bagaimana kita boleh berbuah lebat. Tetapi kalau berbuah lebat itu sangat penting, apakah definisi buah? Mungkin kita akan berfikir, apakah buah? Nah, buah bukanlah seperti mana dunia mendefinisikan kejayaan. Dunia mendefinisikan kejayaan sebagai populariti ataupun kecantikan ataupun berapa like kita ada di dalam social media kita, kan? Ataupun berapa kita kaya ataupun berapa banyak harta benda kita ataupun berapa banyak kuasa kita dan sebagainya. Itu bukanlah buah. Tetapi perkataan buah di dalam Alkitab banyak seperti yang saya katakan dinyatakan di dalam Perjanjian Baru dan juga Perjanjian Lama, tetapi cukup untuk saya kongsikan 4 sahaja, tetapi yang sangat penting di dalam hidup kita. Nah, buah yang pertama ialah berkenaan dengan buah pertobatan. Sebab itu di dalam Lukas 3:8 mengatakan, produce fruit in keeping with repentance. Buktilah dengan perbuatan bahawa kamu telah bertaubat. Apa yang dikatakan di sini, the fruit of repentance ataupun buah pertobatan adalah sesuatu yang kita lakukan apabila kita berpaling daripada dosa kepada hidup yang suci. Kan? Apabila kita beralih daripada menjadi hamba kepada iblis menjadi pelayan kepada Tuhan, ataupun kita beralih daripada mementingkan diri sendiri kepada menyenangkan hati Tuhan. Itulah buah pertobatan. Dan secara cepat yang kedua ialah buah roh. Dan kita semua tahu, dan mungkin kita akan lakukan satu khotbah tentang buah roh. Ada 9 buah roh yang dinyatakan di dalam Galatia 5, 22 dan 23. Yang pertama ialah berkenaan dengan kasih, sukacita, damai sejahtera. Yang berkenaan dengan kesabaran, kemurahan, kebaikan. Yang berkenaan dengan kesetiaan, lemah lembut dan penguasaan diri. Ini adalah berkenaan dengan karakter kita. Buah karakter kita adalah buah yang sangat penting di dalam hidup kita. Dan Tuhan mahu kita berbuah lebat dengan buah karakter kita ataupun buah roh kita dan buah pertobatan. Dan yang seterusnya ialah berkenaan dengan buah penginjilan. Buah penginjilan seperti yang tertulis di dalam Filipi 1:11 mengatakan serta dipenuhi dengan buah perbenaran yang datang melalui Yesus Kristus untuk memuji dan memuliakan Allah. Ini adalah berkenaan dengan membawa seseorang masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Berkenaan dengan penginjilan dan amanat agung yang telah Tuhan perintahkan kepada kita. Buah penginjilan adalah berkaitan dengan yang berkekalan, saudara. Di dunia ini kita boleh melakukan penginjilan, tetapi apabila kita pergi ke syurga satu hari nanti, kita tidak ada opportunity ataupun peluang untuk menginjil. Dan menginjil lah sama-sama kita di dunia ini, selagi kita ada di dunia ini, sama-sama kita melakukan apa yang kita lakukan bersama-sama. Amin. Ya, kita berkongsi kesaksian kita, kita membawa kawan-kawan kita yang belum tidak ada pergi ke gereja, masuk ke gereja, kita memimpin mereka, memuridkan mereka, kita mengajar mereka dan segalanya. Dan yang terakhir ialah buah pelayanan. Nah, buah pelayanan penting dalam hidup kita. Tuhan mahu kita berbuah lebat. Tuhan kita mahu berlebat secara pertobatan, berbuah lebat secara roh, berbuah lebat secara penginjilan dan berbuah lebat secara pelayanan. Dan pelayanan ini adalah diberikan kepada kita, setiap daripada kita itu unik. Kita mempunyai kebolehan masing-masing. Kita mempunyai skill kita masing-masing. Kita mempunyai kurnia-kurnia kita masing-masing. Kita mempunyai keperbadian kita masing-masing. Tetapi Tuhan boleh menggunakan segala yang kita ada untuk memuliakan nama Tuhan. Dan untuk memuliakan nama Tuhan ialah untuk kita berbuah lebat. Amin. Nah, 1 Korintius 3:6-7 mengatakan Paulus menyemai benih, Apolos menyiram, tetapi Allah yang membolehkan tanaman tersebut tumbuh. Di sini kita dapat lihat Tuhanlah yang unggul, Tuhanlah yang utama di dalam pelayanan. Dan kita dapat melihat bahawa Alkitab juga menyatakan melainkan Tuhan yang mendirikan rumah, sia-sia tenaga orang yang mendirikannya. Alkitab juga mengatakan melainkan Tuhan yang menjaga kota, sia-sialah pegawai berjaga malam. Apa yang dikatakan di sini ialah di dalam pelayanan Tuhan adalah unggul. Tetapi pada masa yang sama, Paulus juga mengatakan di dalam 1 Korintius 15:10 bahawa dia bekerja keras kerana pertamanya dia menerima kasih kurnia
Tuhan dalam hidupnya. Nah, apabila kita menerima kasih Tuhan, apabila kita tahu bahawa titik permulaan pelayanan kita itu bermula daripada kasih Tuhan, kita akan melakukan dengan yang terbaik. Kita akan melakukan dengan kerja keras. Sebab itu di dalam pelayanan, untuk kita menghasilkan buah pelayanan, kita melakukan dengan yang terbaik, bekerja keras untuk Tuhan, kerana Tuhan yang pertama mengasihi kita, tetapi pada masa yang sama, tapi Tuhanlah yang menjadikan tumbuhan itu tumbuh. Jadi kita tidak perlu stres. Kita bekerja keras dalam pelayanan, tetapi kita tidak perlu terlalu stres ataupun tertekan. Apakah buahnya, sebab Tuhan yang akan menghasilkannya. Nah, persoalan yang sangat penting untuk kita hari ini, mungkin kan? Ya, persoalan yang sangat penting, bagaimana kita sama-sama boleh menjadi produktif? Bagaimana kita sama-sama boleh menjadi seorang yang berbuah lebat? That is the question, kan? Ya, saya akan kongsikan. Dan lepas ini kita akan sama-sama bawa pulang dan hopefully kita akan sama-sama menjadi produktif dalam tahun 2024 ini. Amen. Yang pertama ialah kita harus menetap di dalam Kristus dan berakar. Nah, yang berakar itu sudah kita pelajari minggu lepas. Tapi yang penting ialah untuk kita tetap di dalam Yesus. Nah, apabila saya memulakan pelayanan saya pada ketika itu, tidak ada pengalaman, tidak ada experience dalam hidup saya. Apa yang tahu ialah saya berpaut kepada Tuhan. Saya bergantung kepada Tuhan dalam setiap sesuatu. Sebab itu Yohanes 15:4 mengatakan, tetaplah di dalamku, seperti aku di dalammu. Ranting tidak akan berbuah jika terpisah daripada pokok anggur. Demikian juga kamu dapat berbuah hanya jika kamu tetap di dalamku. Nah, kita tahu semua ini kan. Kita tahu bahawa Yesus adalah pokok dan kita adalah cabangnya kan. Dan Tuhan adalah peladangnya. Dan apa yang berlaku di sini, apabila kita bergantung kepada Yesus, kita akan mempunyai hidup yang produktif. Kita akan berbuah dan kita akan hidup yang berbuah. Sama seperti apa yang tertulis di dalam Yeremia 17:7-8. Mengatakan, diberkatilah orang yang bergantung kepada Tuhan, yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Dia akan seperti pokok yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya di tepi sungai. Dia tidak akan takut ketika panas datang, daun-daunnya tetap hijau. Dia tidak khawatir pada tahun kemarau dan tidak akan berhenti menghasilkan buah. Nah, apabila kita bergantung kepada Tuhan, apabila kita berpaut kepada Tuhan, kita akan berbuah. Walaupun musim kemarau datang, saudara-saudari. Walaupun cabaran melanda kehidupan kita. Walaupun apa yang berlaku dalam kehidupan kita, kita akan terus berbuah dan daun-daun kita akan hijau. Nah, akar adalah kunci kepada penghasilan buah kan. Nah, apakah panas contohnya dalam hidup kita? Apakah kemarau contohnya dalam hidup kita? Mungkin seperti stres, mungkin seperti tekanan, mungkin seperti keadaan ekonomi yang merosot dan sebagainya. Situasi yang tidak boleh kita kontrol. Tetapi kalau kita berakar, kalau kita berpaut kepada Tuhan Yesus, kita dapat melalui semua itu. Sebab itu di dalam Alkitab ada mengatakan tentang pokok oak kan? Ya, pokok oak adalah satu pokok yang sangat kuat. Walaupun kebakaran berlaku, walaupun ribut melanda, walaupun apa yang berlaku, pokok oak tersebut akan kuat dan tidak akan dihapuskan. Mengapa? Kerana pokok oak mempunyai sistem akar yang sistematik, mempunyai sistem akar yang sangat baik. Pokok oak biasanya bertumbuh dengan pokok-pokok yang lain. Nah, akarnya dalam.
Tapi pada masa yang sama, akarnya menjalar jauh ke tepi. Dan akar pokok ok bersilang-silang di antara satu sama lain. Dan apabila kemarau datang, apabila ribut taufan datang, apabila kebakaran datang pun, susah untuk kita memusnahkan pokok ok. Sebab pokok ok bergantung di antara satu sama lain. Sama seperti kita di UMC ataupun di gereja. Kalau kita tidak ada cell group, kita tidak akan dapat hidup dengan kuat. Sebab itu kita memerlukan kelompok kecil. Sebab itu kita memerlukan cell group. Kita akar kita itu saling bersilang. Dan akar kita akan menjadi kuat di dalam Kristus. Sama seperti pokok pisang. Sama seperti pokok pisang. Nah, pokok pisang kita tahu kan? Ya, kalau kita bakar pokok pisang, kalau kita tebang pokok pisang, kalau kita bulldoze pokok pisang pun, pokok pisang tersebut akan tumbuh kembali kan? Betul kan? Ya, saya orang bandar pun tahu. Sebab orang asli yang beritahu saya kan. Nah, pokok pisang tersebut akan tumbuh kembali kerana akarnya masih ada. Kalau kita mau menghapuskan pokok pisang, kita harus memusnahkan pokok pisang itu bersama dengan akarnya. So, jadi kalau kita mau hidup kuat, kalau kita mau hidup berbuah di dalam Tuhan, kita memerlukan akar yang dalam dan berpaut kepada Yesus Kristus. Amin. Ya. Dan persoalannya bagaimana kita boleh menguatkan akar kita, bagaimana kita boleh berpaut kepada Tuhan, ialah dengan ialah dengan melihat bahawa dalam Mazmur 1 mengatakan bahawa kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ini penting saudara. This is extremely important. Memang kita selalu mendengar tentang bahagian firman Tuhan ini. Kalau kita mau menjadi kuat, kalau kita mau meninggikan iman kita, kalau kita mau berbuah, kita harus merenung hukumnya siang dan malam. Kita harus merenung bahagian firman Tuhan siang dan malam. Kerana firman Tuhan akan meninggikan kapasiti spiritual kita. Kerana firman Tuhan akan meningkatkan kapasiti fizikal kita. Kerana firman Tuhan akan meningkatkan kapasiti emosional kita, kapasiti mental kita. Sebab itu di dalam Lukas 2:52 mengatakan Yesus semakin membesar dan bijaksana, dia diredai Allah dan manusia. Dia bertumbuh secara spiritual, dia bertumbuh secara sosial ataupun emosi, dia bertumbuh secara fizikal, dia bertumbuh secara mental. Kita kalau mau bertumbuh secara balance, kita memerlukan bahagian firman Tuhan. Dan saya selalu mengatakan kepada anak saya, walau apapun yang berlaku dalam hidup kita, setiap hari kita cuba untuk membaca Alkitab. Kita membaca dan membaca kerana bahagian firman Tuhan itu adalah bahagian yang sangat hidup, yang akan memberikan hidup di dalam hidup kita. Kalau kita tidak berbuah, salah satu sebab dalam hidup kita, kalau kita tidak berbuah lebat, is because we are not reading our word. Sebab itu kita harus sama-sama mendorong satu sama lain. Di dalam cell group, sama-sama kita mendorong satu sama lain untuk membaca Alkitab setiap hari. Inilah bahagian yang sangat penting. Kalau bahagian firman Tuhan, ya saya yang lain-lain itu akan saya sampaikan sebentar nanti. Tapi inilah yang paling penting. Untuk meningkatkan kapasiti fizikal kita, kapasiti emosional kita, kapasiti rohani kita, dan kapasiti mental kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua ialah kita harus menghapuskan semak duri di dalam hidup kita. Get rid of the weeds in our life. Nah, kalau kita mau berbuah lebat, semak duri akan membantut pertumbuhan kita. Ingat kan apabila seorang dalam parable, parable itu apa ya kan?
Perumpamaan, yes, amen. Di dalam perumpamaan tentang 4 jenis tanah kan, ya, seorang peladang menaburkan ke atas 4 jenis tanah yang melambangkan 4 kondisi hati kan. Yang pertama ialah kondisi hati yang keras, satu kondisi hati yang impulsif, kondisi hati yang sesak dan kondisi hati yang baik. Tetapi salah satu perkara yang dinyatakan di dalam perumpamaan tersebut ialah tentang tanah yang berduri ataupun tanah yang mempunyai semak duri. Di dalam bahagian firman Tuhan, Matius 13:22 menyatakan di sini bahawa orang yang menerima benih di semak duri ialah orang yang mendengar firman Tuhan itu, tetapi kerusingan tentang hal-hal dunia dan tarikan palsu harta kekayaan membantutkan firman sehingga tidak berbuah. Semak duri akan membantut pertumbuhan kita sehingga kita tidak boleh berbuah. Salah satu sebab kerana kita tidak boleh berbuah lebat ialah kita mempunyai semak duri dalam hidup kita. Apakah bahagian semak duri yang menghalang kita membaca firman Tuhan? Apakah semak duri dalam hidup kita yang menghalang kita untuk mempunyai perhubungan yang baik dengan Kristus? Apakah semak duri yang ada di dalam hidup kita yang menghalang kita untuk pergi ke cell group dan gereja dan sebagainya? Banyak perkara yang boleh kita fikirkan untuk hari ini. Mungkin Tuhan akan berbicara kepada saudara dan saudari secara peribadi hari ini. Apakah semak duri yang boleh kita buangkan di dalam hidup kita? Materialisme contohnya, kesenangan ataupun pleasures of life ataupun hobi kita, ataupun kerusingan kita tentang keuangan, tentang bil yang harus kita bayar, ataupun tentang kesihatan kita, tentang anak kita, mungkin tentang ketamakan kita untuk mencari harta benda, kekayaan dan selalunya yang menyebabkan kita terlalu sibuk sehingga kan kita melupakan keluarga dan sebagainya. Dosa yang sembunyi adalah semak duri yang harus kita lakukan. Buangkan dalam hidup kita. Amin. Nah, satu perkara tentang semak duri. Semak duri adalah satu yang sangat senang bertumbuh berbanding dengan tanaman yang harus kita tanam. Maksudnya apabila kita mau menanam sayur contohnya, kita bajak tanah kita dan masukkan benih sayur. Dan apabila kita menyiram pokok sayur tersebut, semak duri tidak perlu kita jaga. Dengan otomatik dia akan bertumbuh, kan? Sebab itu saya mengatakan di sini bahawa weeds in our life is a sign of neglect. Maksudnya semak duri yang ada dalam hidup kita adalah berkenaan dengan pengabaian kita dalam hidup kita. Kalau kita mengabaikan kehidupan rohani kita, kalau kita mengabaikan renungan harian kita, kalau kita mengabaikan dosa-dosa sembunyi yang ada di dalam hidup kita, kita tidak akan hidup berbuah lebat. Nah, ini adalah proses yang berterusan, saudara-saudari. Membuangkan semak di dalam hidup kita adalah proses yang berterusan. Mungkin kita ada pernah tahu tentang 7 Steps to Freedom, pernah kan? 7 langkah untuk kebebasan, Neil Anderson, ada kan? Ya. Nah, kita selalu gunakan itu untuk mereka yang baru di dalam kehidupan Kristiannya. Tetapi seharusnya kita juga berfikir bahawa kita harus menggunakan bahagian firman Tuhan itu ataupun bahagian steps tersebut untuk kita yang sudah lama. Sebab kalau kita mengabaikan kehidupan Kristian kita, semak duri akan bertumbuh. We must get rid of semak duri dalam kehidupan kita ataupun weeds in our life. Terutama sekali dosa-dosa yang sembunyi dalam hidup kita. Orang lain tidak nampak, tetapi Tuhan yang nampak. Amin. Dan yang ketiga, ialah kita bekerjasama dengan Tuhan untuk mengerat dan mencantas bahagian kehidupan kita. Yang pertama, ialah kita bergantung kepada Tuhan. Yes, firman Tuhan ialah salah satu caranya. Yang kedua ialah kita membuangkan semak duri dalam hidup kita. Tapi juga kita bekerjasama dengan Tuhan untuk mengerat dan mencantas. Nah, bahagian ini penting. Sebab Alkitab mengatakan di dalam bahagian firman Tuhan, dalam 15:1-2 mengatakan bahawa Tuhan mengerat bahagian cabang yang tidak berbuah.
dan Tuhan mencantas bahagian ranting yang berbuah. Sama ada kita berbuah, sama ada kita tidak berbuah, Tuhan akan mengerat dan mencantas kita. Kalau kita berbuah, Tuhan akan mencantas kita, saudara-saudari, supaya kita berbuah lebih lebat. Kalau kita tidak berbuah, Tuhan akan mengerat supaya kita berbuah dengan lebih lebat. Maksudnya semua kita di dalam ruang ibadah ini, termasuk saya sendiri, tidak akan terkecuali daripada mengalami proses pencantasan dan proses pengeratan, kalau ada perkataan itulah. Tuhan akan mengerat bahagian firman, bahagian hidup saya yang tidak berbuah. Tuhan akan mencantas bahagian hidup saya yang berbuah supaya saya berbuah dengan lebih lebat. Semua kita di dalam dalam ruang ibadah ini akan melalui proses ini. Tidak ada yang terkecuali. Tidak kira sama ada kita seorang leader, seorang pembantu rumah, kan apapun, kita akan mengharungi bahagian proses ini. Proses ini adalah berkenaan dengan disiplin yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Ya, sebab itu di dalam bahagian firman Tuhan ini mengatakan dia mengerat setiap ranting yang tidak berbuah. Dia mencantas setiap ranting yang berbuah supaya berbuah dengan lebih lebat. Cut off and prune dalam bahasa Inggris. Yang tidak berbuah dia cut, yang berbuah lebat dia prune dalam hidup kita. Dan sebab itu kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Kita sama-sama mengatakan, yes Lord, here I am. Supaya Tuhan boleh menyebabkan saya berbuah dengan lebih lebat. Nah, Tuhan boleh menggunakan apapun situasi dalam hidup kita. Sama ada situasi dalam hidup kita itu berkenaan dengan problem ataupun masalah dalam hidup kita. Sama ada situasi tersebut berkenaan dengan pressure ataupun tekanan dalam hidup kita, sama ada dalam situasi tersebut berkenaan dengan people ataupun orang yang mengkritik kita dan sebagainya. Semua itu adalah proses di mana Tuhan boleh menggunakan untuk membolehkan kita membentuk karakter kita. Untuk kita kalau meresponinya dengan baik, kita akan bertumbuh dengan baik. Amen. Ya. Bahkan kalau situasi kebodohan kita pun, kadang-kadang kita bodoh dan kita melakukan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk oleh kerana kebodohan kita, oleh kerana dosa kita pun, oleh kerana sikap kita, kesilapan kita dan sebagainya, itu pun kalau ada suffering pun Tuhan boleh menggunakan suffering tersebut untuk kebaikan dan untuk proses membina karakter kita dalam hidup kita. Dan satu lagi perkara tentang disiplin ialah di sini di dalam Ibrani mengatakan no discipline seems pleasant, kan, at the time. Tiada pengajaran yang menggembirakan. Nah, perkataan pengajaran ataupun dalam bahasa Ibraninya ialah paidia, iaitu training ataupun disiplin, kan. Nah, disiplin ataupun pruning ataupun pencantasan bukanlah punishment, bukanlah hukuman. Hukuman adalah berkenaan dengan yang lepas. Kita melakukan sesuatu yang jahat yang lepas, hari ini saya berikan kamu hukuman. Tetapi disiplin ataupun pruning ataupun pencatasan adalah berkenaan dengan masa hadapan. Tuhan mahu kita menjadi lebih berbuah lebat untuk masa hadapan. Amen. Ya. Sebab itu kita harus melalui proses ini. Seperti yang saya katakan, tidak ada di antara kita yang akan terlepas daripada proses pencatasan ataupun proses pengeratan ini. Dan yang terakhir ialah kita harus menantikan hasil tuaian. Sebab tidak ada buah yang berbuah dengan serta-merta. Tidak ada buah yang kita tanam untuk hari ini, keesokan harinya kita dapat makan buahnya. Tidak ada pokok durian yang kita tanam untuk hari ini, keesokan harinya kita boleh makan pokok durian. Nah, kita harus sabar dan apabila kita menanam dan bersabar akan buahnya. Kita bekerjasama dengan Tuhan dalam hidup kita, kita berpaut dalam Tuhan. Satu hari nanti kita akan berbuah lebat. Kalau hari ini kita belum lagi melihat bahagian hidup kita yang berbuah lebat,
kita harus bersabar kerana Tuhan akan menyebabkan hidup kita untuk berbuah lebat. Dan mungkin untuk tahun inilah 2024, Tuhan akan menyebabkan hidup kita berbuah lebat. Amen. Ya. Jikalau kita menyemai sesuatu yang baik, kita akan mendapat yang baik. Kalau kita menyemai yang buruk, kita akan mendapat buah yang buruk. Kalau kita menyemai kemalasan, kita tidak akan mendapat kejayaan. Kalau kita menyemai keburukan, kita tidak akan mengharapkan kebaikan. Kalau kita menyemai kebencian, kita tidak akan mengharapkan kasih sayang. Benih yang kita tanam, itulah buah yang akan kita harapkan di dalam Yesus Kristus. Dan tahun ini mungkin Tuhan mau mengingatkan kita bahawa apabila kita stay connected to Jesus, kita akan berbuah lebat. Dan satu lagi perkara yang saya selalu beritahu kepada anak saya semalam, dan semalam saya mengingatkan mereka juga tentang fruitfulness. Saya katakan bahawa fruitfulness is the evidence of healthy relationship with Jesus. Maksudnya, berbuah lebat adalah bukti perhubungan sehat kita dengan Yesus. Sebab, kalau kita berpaut, kalau kita bergantung, kalau kita tetap dengan pokoknya, iaitu Yesus, kita sebagai cabangnya akan berbuah. Nah, buah itu adalah bukti perhubungan yang sehat dengan Yesus Kristus. Nah, penting untuk kita untuk sentiasa mempunyai hubungan yang sehat dengan Yesus Kristus. Sebab itu Galatia 6, 9, 10 mengatakan janganlah kita jemu berbuat baik kerana pada musimnya nanti kita akan menuai. Dan kalau kita tidak putus asa. Setiap apa yang kita lakukan di dalam dunia ini tidak ada yang shortcut. Setiap apa yang kita lakukan dan untuk pelayanan kita, tidak ada pelayanan yang shortcut. Tidak ada bisnes yang shortcut. Tidak ada pekerjaan ataupun promotion yang shortcut. Semuanya itu harus kita menantikan kita berbuah lebat. Saudara, secara kesimpulannya saudara, kesimpulannya ialah kalau kita mau berbuah lebat, dengan berbuah lebat kita memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Dan secara kesimpulan saya mau mengingatkan kita sekali lagi. Mungkin untuk tahun 2024 ini. Tahun mau mengingatkan kita because our God is a God of multiplication. Tuhan kita adalah Tuhan yang melipat gandakan. Tuhan boleh menjadikan kita seorang yang produktif dan berbuah lebat. Bukan dengan usaha kita. Bukan dengan kepandaian kita, bukan dengan kemampuan kita, tapi kita bekerjasama dalam empat bahagian yang telah saya katakan tadi. Nah, hidup saya, tahun ini saya sudah 55 tahun. Wow, ya tak? I don't know, 55 sudah tua sudah. Sebab itu saya pakai kasut yang baru. Untuk jadi lebih muda, saya kata saya mau ikut isteri saya. Kalau dia jadi lebih muda, saya harus jadi lebih muda. Nah, this year, mungkin Tuhan mau mengingatkan kita bahawa He is a God of multiplication. Tuhan yang melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan dan memberikan makanan kepada 5,000 orang boleh melakukan mukjizat dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan yang melipat gandakan minyak seorang balu apabila Elisa menyuruh balu tersebut mengumpulkan bejana-bejana kosong dan melipat gandakan minyak tersebut boleh melakukan mukjizat di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus yang menukarkan air kepada wine boleh melakukan mukjizat dalam kehidupan kita di dalam tahun 2024 ini. Tuhan yang melipat gandakan 20 roti semasa Elisa memberikan makanan kepada 100 orang adalah Tuhan yang sama yang akan mengakibatkan mukjizat yang boleh berlaku dalam kehidupan kita. Tuhan yang menyebabkan Petrus menangkap ikan yang berlimpah-limpah walaupun semalaman dia tidak mendapat seekor ikan pun adalah Tuhan yang sama yang boleh melipat gandakan kehidupan kita dalam tahun 2024 ini, Tuhan. Amin. Tuhan boleh menjadikan kita seorang yang produktif dan berbuah lebat.
Ya, musician, can you come up? So jadi hari ini mari sama-sama kita renungkan. Apakah yang boleh kita bawa pulang untuk hari ini? Apakah yang boleh kita bawa dan katakan, Tuhan, inilah saya. Tahun 2024 ini, saya mau belajar bekerja sama dengan Tuhan untuk menjadikan saya sebagai seorang yang berbuah lebat. Dan seperti yang telah kita belajar, kita boleh bergantung, berpaut dan berakar di dalam hidup kita. Kita boleh membuangkan semak duri di dalam hidup kita. Kita boleh bekerja sama dengan Tuhan di dalam Tuhan mengerat dan mencantas bahagian kehidupan kita. Dan kerana Tuhan, kita juga boleh bekerja sama dengan Tuhan menanti-nantikan buah apabila benih yang telah kita tanam itu untuk menunggu musim penuaian. Kerana Tuhan kita adalah Tuhan yang melipat ganda. Our God is a God of multiplication. Amen. Ya, mungkin kita akan semua berdiri. Can we stand up? Kita nyanyikan satu lagu. Dan di dalam kita apabila kita menyanyi bahagian lagu ini, kita akan minta Tuhan, kita gunakan bahagian lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Apabila kita menyerahkan diri kita, Tuhan akan melakukan sesuatu yang istimewa untuk kita untuk tahun ini.
Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Tuhan, inilah kami, anak-Mu. Dalam tahun yang baru ini, tahun 2024, kami mau menyerahkan hidup kami. Biarlah bagian firman Tuhan yang telah Engkau kongsikan bersama dengan kami pada pagi ini tumbuh, berakar, memberikan transformasi ke dalam hidup kami. Kalau di dalam tahun-tahun yang lepas kami tidak ada buah, tapi tahun ini Tuhan, kami mau berbuah lebat. Kami mau bergantung kepada Tuhan. Kami mau berpaut kepada Tuhan. Kami mau tetap dengan Tuhan. Dan Tuhan, dalam segala sesuatu yang kami lakukan, bukanlah dengan kepandaian kami, tetapi kami melakukan semua ini, kami bekerja sama dengan Tuhan untuk berusaha untuk meningkatkan bahagian dalam hidup kami. Kami akan membaca bahagian Alkitab. Kami tidak mau mengabaikan quiet time kami ataupun renungan harian kami. Kami tidak mau mengabaikan doa kami. Kami tidak mau mengabaikan cell group kami. Kami tidak mau mengabaikan ibadah kami setiap minggu. Inilah kami, supaya kami belajar dan bertumbuh dengan baik di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan jemaat Tuhan, mari kita pulang dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan kepada kita semua yang telah diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan Amin. Amin.